Assalamualaikum dan salam sejahtera ya. Apa khabar anda semua di sana? Harap semua sihat dan ceria selalu ya. Baik, dalam kesempatan kali ini kita nak lihat apakah tindak balas hormon ya bila kita mengalami stres ya, terutama hormon yang berkaitan dengan stres lah ya. Kita panggil apa nama hormon stres ya kan ya. Baik, memanglah dalam siri yang lepas kita telah membincangkan ya, kalau kita mengalami stres kita dapat lihat kesan-kesan fizikal, mental, emosi, tingkah laku dan sebagainya. Itu kesan yang kita nampak ya. Sebenarnya yang dalam badan kita ni kita tak nampak. Tapi alhamdulillah lah ahli-ahli sains dapat kajian kan ya, dan ini memudahkan kita nak memahami dengan lebih baik lagi ya apa sebenarnya berlaku dalam badan kita bila kita mengalami stres ya. Okey, cuba kita lihat gambar rajah ni ya. Now. Baik, bila kita mengalami stres ni ya, pertamanya di bahagian otak kita ni ada satu bahagian dipanggil hipotalamus ya. Hipotalamus ni dia akan menerima maklumat ya. Kemudian menghantar maklumat tu kepada satu bahagian juga, bahagian otak juga dipanggil kelenjar pituitary ya. Kelenjar pituitary. Dan kelenjar pituitary ini akan merembeskan satu jenis hormon dipanggil ACTH. ACTH. Baik. Hormon ACTH ni akan mencetuskan ya, akan memberi maklumat, memberi signal ya kepada kelenjar adrenal ni. Ini yang kita punya buah pinggang kan ya. Kelenjar adrenal pula ni akan merembeskan hormon kortisol dan juga adrenalin. Ini merupakan hormon stres yang utamalah, ya, terutamanya kortisol. Baik. Apabila hormon ni dirembeskan, dia akan masuk dalam saluran darah. Ya, saluran darah badan kita ni kan, ya. Bila dia masuk dalam saluran darah ni, kortisol ya, dan juga adrenalin ni dia masuk dalam tu, ya. So dia akan memberi tindak balas kepada organ-organ semua. Kita punya kulit, kita punya perut, usus, jantung kita, mata kita, saluran-saluran darah ya. Kita punya liver, pankreas, kita punya paru-paru dan juga bahagian-bahagian lain lah semua ya, sebab dia dibawa oleh sistem darah. So hormon ni akan pergi kepada organ-organ tadi dan akan memberi tindak balas tertentu ya. Ya. Dan tindak balas tertentu yang berlaku tu kita tak nampak dari segi tindak balas kita kata kimia lah, tindak balas kimia kita tak nampak, tapi kita nampak apa yang kita rasa je lah. Ya. Okey. Jadi kalau kita perhatikan tadi ya, bila kita mengalami stres sebenarnya berlaku tindak balas hormon ya. Sebab tu di awal-awal dulu Pak Su selalu sebut kan ya, stres ni adalah satu fenomena biological dan fenomena psychological. Dua-dua tu ya. Biological dan psychological. Yang biological kat dalam ni kita tak nampak, tapi ahli sains dah bantu kita kan ya. Ya. Baik, kita cuba lihat pula apakah bahayanya hormon stres ni, terutama kortisol, kalau ya kita berpanjangan mengalami stres yang kronik dan hormon ni dirembeskan dalam kadar yang banyak. Apa kesan dia? Okey. Cuba kita tengok ya. Okey. Baik. Kalau kita tengok di sini ya, hormon kortisol ni ya, kalau dia dirembeskan secara berlebihan, kenapa dia akan dirembeskan secara berlebihan? Kerana kita stres tadi. Kalau kita dalam keadaan tidak stres, kita okey je, kita tenang je kan, hormon kortisol tu memang ada pun dalam sistem badan kita. Tapi dalam tahap yang normal. So dia memberi kesan yang positif lah. Dia banyak membantu badan kita, sistem badan kita ya, untuk memberi respon dan bertindak balas ya, secara normal ya. Masalahnya apabila kadarnya berlebihan. Macam mana kadar tu boleh jadi berlebihan? Sebab kita mengalami stres yang berpanjangan pada tahap yang tinggi. Berpanjangan. So hormon tu akan sentiasa, sebab hormon ni akan dirembeskan bila kita stres. Dan kalau kita stres secara berlebihan, lebih banyak hormon akan dirembeskan. Dan ini boleh membawa kesan yang negatif ya. Yang ini yang kita kena perhatikanlah ya. Pertamanya dia boleh menyebabkan tekanan darah semakin tinggi ya. Tekanan darah semakin tinggi sebab hormon kortisol tadi ya. Menyebabkan tekanan darah. Penjelasan dari klinikal ni ada, tapi Pak Sultan adalah terangkan ya. Kalau pelajar-pelajar yang perubatan, dia akan explain detail, sangat-sangat detail ya. Jadi kita sebagai orang awam kita tengok secara umum saja ya. Tekanan darah tinggi. Boleh juga menyebabkan sakit jantung ya. Kortisol tu sampai kat jantung, dia akan memberi tindak balas tertentu ya, kepada saluran darah ya.
saluran darah dan jantung terpaksa ngepam dengan lebih laju, dan ini boleh membawa kepada gejala penyakit jantung, ya. Kandungan gula meningkat. Bila banyak kortisol dirembeskan dalam sistem badan kita ni, dia akan menyebabkan apa dipanggil tu protein dan juga lemak boleh di-convert, boleh ditukar menjadi glukos. Jadi glukos menjadi banyak. So kandungan darah mungkin dapat penyakit kencing manis, ya. Kemudian gangguan penghadaman. Dia akan menghambat, ya, proses pencernaan makanan, ya. Dan kita akan mengalami sakit perut dan sebagainya lah, ya. Begitu juga sistem immunity menurun. Kita ni memang Allah Ta'ala dah ciptakan dalam badan kita ni memang ada secara fitrahnya ada sistem immunity, ya, yang boleh melawan penyakit dan sebagainya, ya. Ya. Dan bila immunity badan kita menurun, kita akan terdedah kepada macam-macam serangan penyakit, ya. Dan seterusnya ingatan dan tumpuan boleh menurun. Ini bahaya ni, ya. Ingatan kita boleh menurun, tumpuan kita boleh menurun, ingatan, banyak benda kita menjadi lupa, ya, disebabkan oleh hormon kortisol yang berlebihan tadi, ya. Begitu juga sensitiviti sakit akan menurun, ya. Baik. Jadi semua gejala-gejala ni yang kita tak sukalah ya, yang membahayakan kesihatan ni sebab apa? Sebab hormon kortisol setelah dirembeskan secara berlebihan kerana kita mengalami stres yang kronik dan berpanjangan, ya. Itu sebabnya, ya, kita kena faham, ya. Baik. Jadi kalau kita lihat tadi kan, ya, hormon stres ini sama ada kortisol ini memanglah penting, ya. Memang penting, ya, untuk membantu sistem badan kita, tetapi masalahnya kalau dia berlebihan, ya. Jadi kat sini kita kena faham, ya, supaya kita dapat menjaga tahap stres yang kita alami, dan kalau kita ambil langkah-langkah tertentu supaya kita elakkan kita elakkan kelenjar adrenal tu merembeskan hormon secara berlebihan. Kita elakkan. Jadi kita taklah mengalami gejala-gejala yang kita bincang tadi kan, ya. Okey. Baik, kita tengok pula apa yang boleh kita lakukan, ya, bila kita mendapati hormon tu berlebihan. Apa strategi kita? Apa kita nak buat, ya? Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, ya, kita paksa pecahkan pada strategi menangani stres, paras hormon dan juga kesan. Ada 3 aspek, ya. Strategi menangani stres, paras hormon dan juga kesan kehidupan. Baik. Kalau katakan kita mengalami stres, ya, dan kita cepat-cepat stres saja kita cepat buat sesuatu, ya. Buat sesuatu, kita ambil teknik-teknik tertentu lah, ya, untuk menangani stres tadi, maka apa? Maka hormon tadi akan dapat diseimbangkan balik, ya, dapat seimbang balik. So bila seimbang, kita akan mengalami kehidupan yang normal lah, ceria lah. Pasal apa ceria ni? Nampak okey, nampak senyum je, nampak tenang je. Apa sebab? Kortisol okey, kortisol dalam badan normal, ya. Normal. Pasal apa normal? Sebab kita buat sesuatu langkah strategi untuk menangani stres secara berkesan. Ya. Yang ini kita akan bincang dalam siri-siri akan datang. Kan? Siri akan datang, lepas tu akan bincang apakah langkah-langkah ataupun tips atau strategi menangani stres yang berkesan. Mungkin ada 4-5 siri akan datang, ya. Baik, sebaliknya kan, kalau kita menggunakan strategi yang negatif, ya, ada orang stres, ya, kadang-kadang stres, dia buat benda-benda yang negatif, ya. Mengambil dadah tu umpamanya kan. Macam-macam lah, ya. Dia buat, ya, minuman keras dan sebagainya berlebihan sampai mabuk dan sebagainya. Ini langkah-langkah negatif, ya. Baik, langkah-langkah negatif ini tidak akan membantu. Kenapa? Sebab hormon stres masih juga dalam badan berlebihan. Dia tak boleh nak dikurangkan. Ya, sebab cara kita tu negatif. Dia tetap banyak. Apabila dia tetap banyak berlebihan dalam badan, macam yang Pak Su sebutkan tadi lah, maka kita akan terdedah kepada berbagai-bagai penyakit. Yang ini yang kita kena faham, ya. Okay. Jadi saudara-saudari yang saya muliakan, ya, apa yang Pak Su nak tegaskan di sini ialah, ya, bila kita mengalami stres, kita kena cepat ambil langkah-langkah positif, ya. Langkah-langkah positif untuk menangani atau mengatasi stres yang kita alami, ya. Jangan sekali-sekali kita ambil langkah-langkah yang negatif, ya. Kita kena elakkan, ya. Sebab langkah-langkah yang negatif tadi, strategi yang negatif tadi tidak membantu kita, ya.
Bahkan dia akan memburukkan suasana dan juga hormon kortisol tetap juga banyak dalam badan. Pasal kita dalam keadaan stres tadi. Sebab itulah kita kena fikirkan langkah-langkah yang positif ataupun strategi-strategi yang positif supaya hormon dalam badan tadi yang berlebihan akan dapat dikurangkan, balik pada normal. Balik pada tahap normal. Bila balik tahap normal, kita akan dapat menjalani kehidupan secara gembira, ceria, tenang, bahagia. Nampak tak tu ya? Bila kita nak bincang ni, kita akan bincang dalam siri-siri akan datang, ya, teknik-teknik, tips ataupun strategi menangani stres yang berkesan. Mungkin ada, macam Masuk katakanlah, 5 atau 7 siri akan datang. Ya. Baiklah, sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Salam motivasi.